Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 18 Jamadil Akhir 21 Januari bersama saya Ardi Herman Marzi dan berikut berita utama malam ini. Lagi kes pecah tabung. Juga lelaki rentung di dalam kedai perabot. Seorang graduan jurusan farmasi di sebuah universiti swasta didakwa di dua mahkamah magistrate Kuala Lumpur atas 7 pertuduhan menipu dan memperdaya berhubung pembelian PlayStation 5 atau PS5 tahun lepas. Brian Tan Pei 24 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah atas pertuduhan itu. Pertuduhan menipu yang didakwa mengikut Seksyen 420 Kanun Kesisaan sampai kesalahan penjara maksimum 10 tahun dan dengan sebat dan boleh dikenakan denda. Manakala bagi pertuduhan yang memperdayakan, pendakwaan mengikut Seksyen 417 Kanun yang sama yang membawa hukuman penjara maksimum 5 tahun atau dengan denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Kes akan disebut semula pada 3 dan 4 Mac. Sebelum ini, media melaporkan seorang lelaki ditahan kerana memperdaya hampir 150 pembeli pratempahan konsol permainan PS5 sehingga kerugian kira-kira RM500,000 dan dia turut menggunakan akaun ibunya untuk melakukan urus niaga pratempahan yang dijalankan secara dalam talian. Polis sedang mengesan seorang lelaki yang mencuri duit tabung surau di Taman Puteri Kluang. Ketua Polis Kluang, Assistant Commissioner ACP Low Hang Seng berkata perbuatan suspek itu berjaya dirakam kamera lita tertutup CCTV. Suspek dikatakan masuk dan mengambil duit di dalam tabung surau. Kejadian itu dipercayai berlaku kira-kira 9.30 pagi 15 Januari lalu. Suspek dipercayai menggunakan kenderaan jenis Proton Saga berwarna kelabu, namun nombor pendaftarannya belum dapat dikenal pasti. Siasatan terperinci sedang dijalankan mengikut Seksyen 380 Kanun Keseksaan kerana melakukan kesalahan mencuri dalam mana-mana bangunan, khemah atau yang digunakan sebagai tempat kediaman manusia atau untuk simpanan harta. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat boleh menyalurkan di mana-mana balai polis berdekatan atau menghubungi IPD Kluang. 220 individu termasuk 3 warga asing ditahan dalam Op Tapis selepas sarang penagihan dadah di Kampung Melayu Pandan, Johor Bahru digempur polis. Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata, semua lelaki yang ditahan berusia lingkungan 21 hingga 45 tahun menjadikan beberapa lokasi di kampung itu sebagai lokasi atau pot menagih dadah. Kampung Melayu Pandan antara 12 kawasan panas sarang penagihan dadah yang dikenal pasti di negeri ini. Aktiviti penagihan dadah di perkampungan itu dilihat masih aktif biarpun pihak polis kerap melakukan serbuan. Tujuan utama adalah menahan mereka dan jika sekiranya mereka didapati boleh kita dipulihkan, kita akan bekerjasama dengan pihak AADK untuk memberi rawatan kepada mereka. Dan hasil daripada operasi yang dijalankan mulai 3 pagi tadi, seramai 220 orang telah ditahan oleh pihak polis. Op Tapis itu diperkasa dengan penglibatan 38 pegawai dan 292 anggota yang membuat serbuan di lokasi panas di seluruh negeri. Mereka yang ditahan didapati melakukan pelbagai kesalahan mengikut langkah-langkah pencegahan khas LLPK, Akta Dadah Berbahaya ADB 1952 dan Akta Racun 1952. Seorang lelaki maut manakala 2 lagi terselamat dalam kebakaran yang memusnahkan sebuah kedai perabot di Kampung Ceras Baru kira-kira pukul 2.42 pagi tadi. 37 anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Ceras, Balai Bantuan BBP Bandar Tun Razak, BBP Sungai Besi serta BBP Hang Tuah dikejarkan ke lokasi kejadian. Kedai membuat perabot ini terbakar 100%. Bomba menghadapi kesukaran ketika memadam api kerana risiko arus elektrik.
Kebakaran berkenaan dikawal daripada merebak ke bangunan sebelah pada pukul 3.30 pagi. 3 mangsa berusia lingkungan 50-an dan 60-an terperangkap di dalam bangunan. 2 berjaya dikeluarkan anggota dengan selamat manakala seorang pekerja ditemukan unit anjing pengesan K9 bomber dan disahkan rentung oleh pasukan paramedik Kementerian Kesihatan KKM. Punca kebakaran masih lagi disiasat. Cadangan had laju 30 km sejam di zon terpilih di Ibu Negara dan 50 km sejam bagi zon lain akan diteliti kesesuaian pelaksanaannya. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siong berkata cadangan tersebut perlu diteliti kerana ia melibatkan pelbagai faktor serta pihak. Kita tahu bahawa ada pihak UN juga mengusulkan supaya kita dapat kurangkan speed. Tapi kita lihat di Malaysia ini, punca kemalangan sebenarnya mempunyai faktor yang pelbagai. Dan bukan sahaja berdasar kepada kelajuan. Kelajuan yang dikatakan daripada 50 kepada 30 sudah pastinya akan mendapat reaksi bercampur-campur. Beliau telah meneliti cadangan tersebut namun perlu berbincang dengan semua pihak termasuk pemegang amanah. Katanya sebarang keputusan akan diimbangi dengan pelbagai faktor dan dilihat dari semua sudut. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran pengumpulan dana MCA untuk Hospital UTAR di Kampar. Beliau mengulas cadangan Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia MyROS yang akan bekerjasama dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL untuk menjadikan had laju 30 km sejam dilaksanakan di zon tertentu manakala 50 km sejam di kawasan lain. Pada Mei tahun lalu, MyROS mencadangkan had laju 30 km sejam bagi kawasan perumahan, bandar dan kampung sebagai sebahagian daripada perancangan keselamatan jalan raya kebangsaan untuk tahun 2021 hingga 2030. Cadangan tersebut merupakan sebahagian daripada kempen dijalankan di bawah Minggu Keselamatan Jalan Raya Global PBB ke-6 UNGRSW yang menyasarkan pelaksanaan had 30 km sejam di kawasan yang menyaksikan pejalan kaki bercampur dengan trafik. Baik, 6 jalan utama di Ibu Negara akan dilencongkan bermula jam 7 pagi esok hingga selesai. Himpunan mendesak Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki ditahan. Ia bagi menjaga keselamatan dan ketenteraman awam. 6 jalan itu ialah Jalan Kuching, Jalan Kinabalu, Jalan Maharaja Lela, Jalan Hang Tuah, Jalan Imbi dan Jalan Sultan Ismail. Selain lencongan jalan, pihak Stesen Transit Aliran Masa MRT, Transit Aliran Ringan LRT, monorail dan kereta api Tanah Melayu KTM juga akan membuat penghentian sementara operasi di beberapa stesen dalam kawasan pentadbiran IPD Dangwangi dalam tempoh yang sama. Ia membabitkan LRT laluan Ampang Sri Petaling merangkumi 6 stesen, LRT laluan Kelana Jaya 4 stesen, MRT laluan Sungai Buloh Kajang 3 stesen, monorail 9 stesen dan KTM 3 stesen. Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur semalam mengeluarkan perintah larangan perhimpunan sekitar kompleks Sogo, Masjid Jamek dan Dataran Merdeka berkuat kuasa selama 7 hari. Berehat seketika dari kesibukan rutin harian sambil mencukuri keunikan Malaysia. Kunjungi dan terokailah tempat-tempat menarik dalam negara yang mampu memberi kedamaian, ketenangan dan pengalaman baru yang berbeza bersama keluarga tercinta. Jangan lupa patuhilah SOP ketika melancong. Jom cuti-cuti Malaysia, segalanya ada di sini. Malaysia kaya dengan pelbagai hidangan istimewa setiap negeri. Ianya adalah sebahagian keunikan dan identiti negara kita. Makanan menyatukan kita rakyat Malaysia. Jom, cuti-cuti Malaysia. Malaysia mempesona. Cuti-cuti Malaysia.
Lelaki 200 kg diangkat guna pengusung khas. Seorang pesakit obesiti yang memiliki berat badan melebihi 200 kg terpaksa menggunakan bantuan 7 orang pasukan Brigad Sukarelawan Yayasan Jariah Malaysia BSYJM untuk mengangkat dan memindahkannya ke Hospital Sultanah Bahyah HSB. Menurut pengarah BSYJM Mahathir Abdul Hamid, pasukan anggota bersama ambulans ke rumah pesakit itu di Taman Sofia bagi membantu mengangkat Muhammad Irfan Abdul Wafti, 37 tahun, yang tidak mampu bergerak. Mahathir berkata kerja mengangkat dan mengusung dilakukan dengan menggunakan alat pengusung khas dan dilakukan dengan berhati-hati bagi mengelak pesakit terjatuh. Kerja memindahkan pesakit dari dalam rumah ke dalam ambulans mengambil masa 15 minit. Kita juga menggunakan peralatan pengusung khas yang dibuat daripada besi bagi membolehkan kita mudah untuk kita nak mengangkat beliau. Kalau kita guna pengusung biasa tak mampu untuk nak menampung berat yang melebihi daripada 130 kilo. Jadi kita kena guna pengusung khas. Menurut Muhammad Irfan, sebelum ini dia diberi nasihat oleh pakar pemakanan ketika menjalani rawatan di Hospital Sultanah Bahyah pada tahun 2020 dalam penjagaan makanan selain menjalani fisioterapi sehingga berjaya menurunkan berat sehingga 160 kg. Namun disebabkan COVID-19 melanda negara tahun lalu, Muhammad Irfan dihantar pulang ke rumah dan perlu meneruskan diet sendiri. Tetapi disebabkan dia hanya duduk di rumah sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP tanpa pemantauan doktor dan fisioterapi menyebabkan berat badannya naik semula melebihi 200 kg. Disebabkan itu, dia tidak dapat bergerak dan mengalami sakit seluruh badan. Saya sampai tak boleh nak baring, nera miring. Memang aku memang teruk lah. Saya tidur, duduk lah. Sebab sakit, dia tarik semua. Muhammad Irfan mempunyai masalah berat badan sejak kecil, namun sebelum ini dia mampu berdiri dan mengusahakan perniagaan catering. Berat badannya terus meningkat pada tahun 2020 menyebabkan dia dimasukkan ke hospital selepas tidak dapat bergerak dan hanya mampu mengesot. Seorang ibu muda tabah memelihara 3 anaknya yang menghidap penyakit cerebral palsy yang menyebabkan mereka tidak boleh berjalan dan hanya mampu merangkak. Nur Azriana Ali, 28 tahun, berkata kehidupannya tidak seindah seperti ibu-ibu lain apabila dia perlu memberi sepenuh perhatian kepada kesemua anak-anaknya yang berusia 2 hingga 6 tahun. Katanya suaminya Zulafiza Kamarudin, 38 tahun, yang bekerja sebagai nelayan, kebiasaannya berada di laut selama seminggu menyebabkan dia terpaksa menjaga anak-anaknya sendirian. Meskipun tinggal bersama orang tuanya, Midah Ismail, 57 tahun, namun dia enggan membenarkan ibunya itu memandangkan abangnya Muhammad Azri Ali, 32 tahun juga, menghidap penyakit yang sama seperti anak-anaknya. Allah uji saya sebab Allah sayang saya. Kekuatan saya dengan anak-anak saya. Hal tu kekuatan saya. Saya bersyukur sangat saya boleh anak ni. Tak ada, Allah pilih saya untuk jaga 3 orang anak OKU. Orang lain tak sama macam saya. Ketika ditemui berita Al-Hijrah di rumahnya di Kampung Padang Tengir di Kuala Terengganu, wanita itu berkata apa yang sering merunsingkannya adalah perbelanjaan penjagaan anak-anaknya, memandangkan pendapatan suaminya sebagai nelayan hanya sekitar RM800 sebulan. Nur Azriana berkata anak-anaknya Muhammad Amrullah Zulfaliza, 6 tahun, Muhammad Adam Amsyah, 4 tahun dan Muhammad Afan Aryan, 2 tahun perlu meminum susu khas dengan kos lebih RM1,700 sebulan dan menggunakan lampin pakai buang yang memerlukan perbelanjaan sebanyak sekitar RM360 sebulan. Namun beliau bersyukur ada pihak yang memahami keperitan hidupnya
seperti Persatuan Kebajikan Anak Permata Syurga Terengganu yang membantu antaranya seperti perkhidmatan rawatan fisioterapi. Selain itu, hanya anak sulungnya Muhammad Amrullah menerima bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat sebanyak RM150 sebulan. Justru beliau sangat berbesar hati sekiranya ada pihak yang sudi membantu meringankan bebannya dan suami, sama ada dari segi kewangan, bekalan lampin dan susu serta rawatan anak-anaknya itu. Selain itu, beliau juga berharap untuk memiliki kereta sorong bayi bagi memudahkannya membawa anak-anaknya ketika berada di luar. Saya harap ada hak sudi beri sumbangan stroller untuk anak saya. Hak terpakai pun tak apa, saya tak kisah. Asal anak saya boleh pakai, bawa ijaz anak-anak saya patah ke mana-mana ke, saya tak kisah. Senang saya nak bawa dia 3 orang ni. Kalau tak ada tu jadi sampai ayah nak dukung sebab ayah je terpaksa dukung 2 orang. Nur Azriana tetap bersyukur dikurniakan anak-anak istimewa itu dan berjanji untuk menjaga mereka sebaik mungkin selagi hayatnya dikandung badan dan berdoa anak-anaknya sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik. Mereka yang ingin membantu boleh menghulurkan sumbangan ke akaun RHB Nur Azriana yang tertera. Pemain industri negara digalak untuk terus meningkatkan kerjasama dalam melahirkan lebih ramai modal insan berkualiti dan berkemahiran tinggi. Menurut Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahzir Khalid, sejajar dengan fokus rancangan Malaysia ke-12, lebih ramai generasi muda diharap melibatkan diri dalam agenda pemerkasaan pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET negara. Kalau ada banyak orang lagi yang nak buat kolaboratif ni adalah lebih baiklah. Sebab setiap collaboration tu dia ada bertambah nilai untuk meningkatkan kemahiran especially anak-anak muda. Jadi kalau orang pergi sama ada dia buat sijil tu tahap 4. Sijil yang diiktiraf oleh SKM dan diploma oleh MQA. Jadi maknanya dia akan dapat satu tahap atau satu standard, dan ini kita alu-alukanlah. Jelasnya dengan kerjasama tersebut, ramai belia lepasan sekolah khususnya dari kawasan luar bandar dapat menyambung pengajian di dalam bidang latihan kemahiran yang diiktiraf oleh badan-badan akademik dan profesional serta pihak industri. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman diperbaharui antara Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang Perda dengan Perduasa Sendian Berhad PSSB di Putrajaya petang tadi. Perda TEK bersama PSSB memperbaharui kembali persefahaman untuk tempoh 5 tahun bermula dari 18 Februari 2021 hingga 17 Februari 2026. Sepanjang 5 tahun lalu, 3,240 pelatih Perda TEK dan staf Pro 2 mendapat manfaat dalam bidang automotif. Dalam tempoh itu juga, seramai 350 pelajar lepasan sijil dan diploma automotif Perda TEK telah ditawarkan pekerjaan di Pro 2 seluruh negara. Sementara itu, KPLB memperuntukkan lebih RM70 juta bagi kerja membaik pulih Jalan Perhubungan Desa JPD serta program ameniti sosial PAMS di negeri yang terkesan akibat bencana banjir baru-baru ini. Datuk Seri Mahzir berkata setakat ini 356 permohonan JPD dan 394 permohonan PAMS diterima, termasuk melibatkan kawasan perkampungan orang asli yang dilanda banjir. Projek JPD yang memperuntukkan RM37.1 juta melibatkan kerja membina semula atau membaik pulih jalan baru, naik taraf serta membaik pulih kemudahan dan infrastruktur yang rosak akibat banjir. Manakala RM35 juta diperuntukkan untuk PAMS melibatkan kawasan di Kedah, Pulau Pinang, Perak, Melaka, Selangor, Kelantan, Pahang, Terengganu, Perlis, Sabah, Labuan, Sarawak dan Johor, termasuk Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKWA. Macam Dewan Orang Ramai, surau, permainan kanak-kanak lah, longkang, kampung dan sebagainya lah. Yang itu ada 394
94 projek yang sudah dikenal pasti, termasuk sekali dengan JAKWA Jabatan Haiwan Orang Asli. Sementara itu, berkenaan kerja membaik pulih rumah serta pembinaan rumah baru di bawah KPLB, Datuk Seri Mahathir berkata kontraktor yang dilantik perlu menyiapkan kerja pembinaan dalam tempoh 4 hingga 6 bulan. Katanya projek berkenaan sedang giat dijalankan kementeriannya melalui beberapa agensi seperti Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan (FELCRA), Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) dan Giat Mara. Kurangnya 20 terbunuh dan puluhan lagi cedera dalam kejadian letupan di barat Ghana. Tragedi di Apiate berhampiran bandar Bogoso itu terjadi selepas sebuah truk membawa bahan letupan terlibat kemalangan dengan sebuah motosikal. Bagi menampung jumlah mangsa, pasukan bantuan juga telah dikerahkan ke lokasi kejadian dan penduduk berhampiran lokasi letupan telah diminta untuk berpindah ke kampung berhampiran. Sementara itu di Pakistan, 2 terbunuh dan 22 lagi cedera dalam kejadian letupan bom di kawasan membeli belah di bandar Lahore. Siasatan awal polis mendapati bom tersebut dipasang di sebuah motosikal dan diletupkan menggunakan alat kawalan massa. Berdasarkan laporan AFP, sumber polis dan hospital memaklumkan 2 yang maut termasuk seorang kanak-kanak. Setakat ini tiada pihak mengaku bertanggungjawab terhadap insiden berkenaan. Beberapa siri letupan berlaku di Pakistan sejak Disember selepas gencatan senjata antara kerajaan dan Taliban Pakistan tamat. Sebelum ini, Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) telah mengaku bertanggungjawab bagi kebanyakan insiden letupan yang berlaku. Parlimen Austria hari ini meluluskan usul mewajibkan suntikan vaksin COVID-19 ke atas golongan dewasa di negara berkenaan bermula bulan hadapan. Keputusan itu menjadikan Austria negara pertama di Eropah yang mewajibkan suntikan vaksin walaupun ditentang penunjuk perasaan. Kira-kira 10,000 penunjuk perasaan menentang keputusan mewajibkan suntikan vaksin yang dilaksanakan bagi meningkatkan kadar vaksinasi. Cadangan mewajibkan suntikan vaksin telah dibentangkan kerajaan Austria sejak November lalu. Berdasarkan undian yang dibuat pada Khamis, 137 kerusi parlimen menyokong ia diwajibkan manakala 33 lagi menentang. Setakat ini 72% penduduk Austria telah divaksin. Di bawah undang-undang baru yang berkuat kuasa pada 4 Februari, mereka yang tidak mahu divaksin boleh dikenakan denda €3,600 atau kira-kira RM17,000. Pengecualian diberikan kepada wanita hamil dan individu yang telah mendapat nasihat doktor. Dan berikut rangkuman berita antarabangsa pilihan. Tindakan seorang wanita yang sempat selfie di atas kereta yang sedang tenggelam menimbulkan kerisauan penduduk setempat. Terdahulu wanita terbabit terlibat kemalangan sebelum keretanya terjunam ke sungai. Dia kemudian berjaya diselamatkan penduduk menggunakan kayak. Seorang wanita Arab Saudi berusia 34 tahun selamat melahirkan bayi kembar 5 seberat antara 950 gram dan 1.1 gram di Hospital Tentera Raja Salman di Tabuk, Arab Saudi. Saudi Gazette melaporkan wanita tersebut melahirkan bayi-bayinya secara normal. Pemain veteran hoki ais di China tidak melepaskan peluang membina gelanggang hoki ais sempena musim salji. Berdasarkan rakaman video, mereka membina gelanggang terbabit menggunakan peralatan daripada rumah dan barangan terpakai seperti kayu untuk dijadikan penghadang. Akademi Dai Muda Yadim datang kembali untuk memongkan pelapis dai yang akan membantu masyarakat untuk mudah-mudahan cemerlang duniawi dan ukhrawi. Akademi Dai Muda Yadim setiap Sabtu jam 9 malam di TV Al Hijrah.
Mereka tak boleh terima saya bila saya dah balik fitrah. Okey, sebab dia kata saya ni guru tari, saya seorang penari, saya tak boleh buat ni, saya tak boleh tu. Dia macam semuanya tak boleh. Nasihat saya macam inilah, biar hilang kawan hidup tak mewah. Dari hilang akhlak, hilang keluarga tercinta dengan hilang Allah. Senyum selalu bersangka baik, insya-Allah hati tenang. Qanaah, asal punya rasa cukup, hidup ni pasti indah. Masya-Allah. Allah. Kerjasama strategik yang terjalin di antara pengusaha produk Charms Skincare bersama Pusat Penyelidikan Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM dijangka dapat membangunkan lebih banyak rangkaian produk halal berkonsepkan kosmetik bagi pasaran luar dan dalam negara. Fokus utama kolaborasi itu bagi memanfaatkan sepenuhnya hasil penyelidikan pihak UTHM bagi tujuan pengkomersialan produk selain menjadi platform pelajar dan tenaga pakar UTHM dalam menimba pengalaman dalam bidang teknousahawan. Perjanjian itu ditandatangani Naib Chancellor UTHM Profesor Datuk Dr. T.S. Wahid Razali dan Ketua Pegawai Eksekutif Charms Skincare Nur Bashirah Hussein. Di sini apa yang akan kami jalankan, iaitu kita ingin menentukan sama ada produk Charm ini memenuhi konsep halal dan thayyiban, iaitu bersih dan suci daripada najis yang utamanya. Di situ, dan juga kita mengharapkan dengan konsep thayyiban, produk Charm ini dapat memenuhi dari segi produk Charm dapat memberi manfaat kepada pengguna selain selamat digunakan oleh pengguna. Katanya, menerusi kerjasama itu, Pusat Penyelidikan UTHM akan menjalankan analisa produk mengenai anti penuaan, komposisi kimia serta validasi halal terhadap kesemua produk Charms Skincare. Kerjasama itu membabitkan pemberian geran bernilai RM50,000 daripada Charms Skincare kepada UTHM untuk tujuan penyelidikan awal. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Charms Skincare Nur Bashirah Hussein, kerjasama dua hala tersebut selaras dengan saranan kerajaan Malaysia dalam melahirkan lebih banyak tenaga mahir dalam sektor yang berkaitan. Life cycle kepada satu produk itu amat penting kalau adanya penyelidikan dalamnya. So kita perlu tahu kekuatan, kita perlu tahu dalam masa yang sama kadar keberkesanannya mengikut jenis kepada pelanggan tu. Jadi untuk meneruskan, untuk survive dan untuk kita meneruskan dan menyumbang kepada negara dari segi GDP dan sebagainya, itulah kita memerlukan kerjasama penggebelingan tenaga antara industri dan juga pakar penyelidik daripada UTHM. Menurutnya, Charms ingin membuktikan keterusan dan integriti setiap bahan di dalam produk yang dikeluarkan agar ianya berkesan, selamat serta halal untuk pengguna. Butiran lanjut mengenai Charms Skincare boleh layari www.charms.my. Bantuan wang tunai sebanyak RM2,500 diberikan khusus untuk pembelian barangan keperluan yang rosak akibat banjir. Ini adalah salah satu inisiatif kerajaan untuk meringankan beban mangsa banjir. Baik, sekian berita Al-Hijrah. Layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan-laporan menarik dan artikel eksklusif. Saya Adi Herman Marzi. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.